أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد صراط الله ولا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia Tuan Pengerusi yang dipertua Madrasah Ihsaniyah, sahabat saya Tuan Haji Akram bin Ayub, Tuan Imam anggota jawatan kuasa Madrasah Ihsaniyah, ahli-ahli jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Ta'ala di atas limpahan rahmat kurniaan daripada Allah. Panjangkan umur kita, sihatnya tubuh badan kita dan lapangnya masa kita. Kita berada dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis taman syurga. Moga-moga mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Ta'ala, dan kita mencari bekalan akhirat, kita menambah amalan-amalan salih. Moga-moga dikira pahala di sisi Allah untuk kita bawa menghadap Allah pada hari kebangkitan nanti, insya-Allah. Dan kita masih lagi berada pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran kekasih Allah, Nabi kita yang kita sayang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru 2-3 hari kita menyambut hari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenang kelahiran baginda Rasulullah. Dan kita pada malam ini kita teruskan pengajian memahami mukjizat wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak layak mengaku mak Nabi kalau kita tak beriman dengan Quran. Tak layak mengaku mak Nabi kalau kita tak betul-betul ambil pengajaran daripada apa yang Nabi sampaikan, iaitu kalamullah Al-Quran, mukjizat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada malam ini insya-Allah kita sambung pengajian kita surah Al-Kahfi, dan kita masuk hujung-hujung sebagaimana disebut oleh Tuan Haji tadi. Surah Al-Kahfi ada 110 ayat, dan malam ini kita tengok ayat yang ke-100. Memang hujung dah tu tak? Ada 110, nak habis dah tu 110. Ada 110, dan malam ni kita tengok ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirin 'arda alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu 'ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa
Sadaqallahul azim. Setakat tu dahulu, itu pun kalau sempat kita tengok pada malam ini ayat daripada surah Al-Kahfi, hujung-hujung ayat yang ke-100. Baik, Allah berfirman, wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda. Baik, kita cuba reverse balik apa yang kita baca pada bulan lepas berkenaan dengan bagaimana gambaran Allah Ta'ala menceritakan pengembaraan Raja Zulkarnain. Itu cerita panjang lah, saya tak nak sebut semua, sikit-sikit je kita tengok apa imbas kembali sampai ke satu tempat yang mana penduduk kampung mengadu kepada, ya Zulkarnain, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Zulkarnain, kami ni tak tahan dah, tak boleh sabar dah, kami diganggu, dikacau oleh satu kaum yang namanya Ya'juj Ma'juj. Habis kita baca cerita Ya'juj Ma'juj, dan Zulkarnain membina benteng, tembok yang besar bagi menghalang. Maka terkurunglah Ya'juj Ma'juj di dalam selepas pembinaan tembok yang besar itu. Maka Allah sambung pada malam ini bagaimana Allah sebut, wa aradna jahannam, dan kami bentangkan neraka jahannam. Ayat cerita neraka. Cerita neraka jahannam. Kalau kita baca bagaimana kisah Ya'juj Ma'juj menolong kaum daripada gangguan, bukan Ya'juj Ma'juj, Zulkarnain menolong kaum tersebut daripada gangguan Ya'juj Ma'juj. Dan kita baca dalam perbahasan ulama-ulama hadis, Ya'juj Ma'juj memang tak banyak dalam Quran, hanya ada surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya. Dan dalam hadis dibahaskan oleh para ulama hadis bagaimana Ya'juj Ma'juj salah satu tanda daripada tanda-tanda besar akan munculnya, akan keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan ia merupakan tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi Ya'juj Ma'juj ni muncul satu ketika dulu duk kacau, maka telah ditutup, telah dihalang keluarnya dia sehingga bila? Sehingga kiamat. Sehingga dia akan muncul pada hujung zaman nanti. Habis cerita Ya'juj Ma'juj. Baik, lepas tu Ya'juj Ma'juj ni satu gambaran kaum yang kafir, yang jahat, amat-amat jahat. Lalu Allah cerita balasan kepada orang kafir, balasan kepada orang yang ingkar. Sebab tu Allah kata, wa aradna jahannam, kami bentangkan neraka jahannam, yauma idzin, pada hari tersebut. Yauma idzin, pada hari itu. Hari apa? Yauma idzin ni yaumuddin lah, hari kebangkitan. Dan Allah kata, wa aradna, kami bentangkan, kami tayang. Dalam tafsir Jalalain sempat saya rujuk, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia kata apa? Aradna ni qarrabna. Allah qarrab dekatkan. Allah tayang dekat depan mata. Apakah benda depan mata? Neraka jahannam. Depan mata siapa? Orang kafir. Lil kafirina arda. Dan pada hari tersebut, kata Allah, hari apa? Hari kebangkitan. Sebab Allah baru cerita Ya'juj Ma'juj, dan Ya'juj Ma'juj ni kata ulama, kata Nabi, tanda-tanda hari kiamat. Munculnya Ya'juj Ma'juj, lepas tu cerita panjang lah, cerita Dajjalnya, cerita Nabi Isa-nya, cerita Imam Mahdinya. Baik, bila kiamat, ada hari kebangkitan. Yauma idzin. Apa yang berlaku? Puak-puak kafir. Betapa Allah Ta'ala menggambarkan azab kepada orang kafir, ditayang, ditunjukkan, didekatkan jahannam. Jahannam lah. Kita nak terjemuh apa lagi tak? Bahasa Arab ni. Nama kepada neraka. Nak tukar bahasa Melayu tak ada perkataan lain. Jahannam. Wa aradna jahannam, dan kami, Allah Ta'ala, aku nampakkan jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir, arda, dengan satu penampakan, dengan satu tayangan yang jelas, sejelas-jelasnya. Sebab kita baca sebelum ni dalam surah Al-Kahfi juga diceritakan bagaimana ada orang tak beriman kepada hari akhirat, tak beriman kepada alam ghaib, tak beriman kepada adanya neraka. Tak percaya mana ada akhirat, tak ada hari kebangkitan ni. Bila tak percaya pada hari kebangkitan, tak percaya syurga neraka. Dia tak percaya ada hari kebangkitan. Dia tak percaya ada syurga dan neraka. Jadi orang kafir yang tak percaya pada hari kebangkitan, tak percaya pada syurga neraka, bila bangkit di akhirat, nah, tengok kamu. Ni yang mu tak percaya dulu. Barang hak mu lawan dulu. Barang hak mu ingkar dulu atas dunia dulu. Barang hak mu ejek-ejek dulu.
Barang yang mempertikai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang dibawa oleh para Nabi. Ya ke ada neraka, ya ke ada hari kebangkitan, ya ke ada dosa pahala, ada timbang amal baik, amal jahat, ya ke? Tengok sekarang, tengok. Dah bangkit, tengok. Ditayang sejelas-jelasnya. Sebab Allah sebut 2 kali, aradna. Tengok kalau kita mengaji Arab. Aradna, perkataan aradna makna kata dibentangkan. Tak cukup 1 kali, hujung ayat 100, Allah ulang, arda. Perkataan sama tu. Aradna bermula dengan wa aradna, hujung dia apa dia? Arda. Perkataan sama. Sebut betul-betul ya. Bukan arda, ain. Kalau arda dia jadi apa? Dia jadi bumi. Ardun bumi, bukan arda, arda. Ra tu mati. Kalau ra tu hidup makna lain pula, bukan arda. Arda makna harta. Apa makna arda? Satu tayangan, satu bentangan, satu pertunjukan, satu pameran. Maka orang kafir nampak neraka jahanam tu nampak terang-terang, jelas-jelas. Allahu Akbar. Waktu kita katalah Allahu Akbar. Orang kafir pun bila bangkit dia reti sebut Allah dah. Dia reti sebut Rabb dah. Rabbana absarna wa sami'na. Tuhan, Rabb sebut Tuhan. Baru ingat Tuhan. Absarna, orang nampak dah. Wa sami'na, nampak dengar dah. Baru nak beriman. Jadi gambaran di sini Allah Ta'ala berfirman, kata Imam Ibn Kathir, malam ni saya bawa kitab Ibn Kathir, Allah menceritakan apa yang akan Allah lakukan terhadap orang kafir pada hari kiamat kelak. Allah akan memperlihatkan jahanam kepada mereka agar mereka menyaksikan azab dan siksaan yang terdapat di dalamnya sebelum mereka masuk ke dalamnya. Tak masuk lagi tu. Duduk di mahsyar. Masuk duduk lagi, baru tengok, baru nampak. Bila dah masuk, lagi teruk. Mana kata Allah torture dulu. Tak, torture dari segi mental dulu. Allah tu lah tempat kita, kata orang kafir. Itulah tempat kita. Tengok tayang. Hak mu duk lawan dulu, hak mu tak percaya dulu. Yang mu tak percaya dulu, ni lah benda. Dalam surah As-Sajdah Allah kata, "Dzuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun." Fadzuqu bima nasitum wa dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum tukadzibun. Sekarang mu kena rasalah. Tengoklah kamu. Rasalah kamu. Sebab apa? Atas dunia mu tak percaya bima kuntum tukadzibun. Mu kata benda ni dusta, mu kata benda ni belawak, benda ni tipu, maka hari ni mu tengok tayangan sejelas-jelasnya depan mata orang kafir. Naudzubillah. Allahu akbar. Tak masuk lagi tu. Tayangan, satu bentuk penderaan, torture daripada Allah. Allah itulah tempat kita. Orang kafir kata. Ini ayat tentang neraka jahanam, dan dalam kitab tafsir Ibn Kathir dia mendatangkan syarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya bagaimana gambaran neraka jahanam. Ini hadis sahih ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam, didatangkan neraka jahanam, dipertontonkan kepada orang kafir, dan bentuk neraka jahanam ni ada 70,000 zimamin, 70,000 tali. 70,000 tali yang akan ditarik oleh malaikat, yang akan menghubungkan antara tali itu dengan bakal-bakal penghuni neraka jahanam. Gambarannya bagaimana daripada mahsyar nak heret, nak tarik orang-orang kafir, penghuni neraka jahanam, calon-calon ahli neraka jahanam ni, ada 70,000 tali. Dan 70,000 tali neraka jahanam tu dijaga oleh para malaikat. Berapa ramai malaikat? Sama juga 70,000, 70,000 malaikat. Allah, 70,000 malaikat pada setiap tali. Tali ada berapa? 70,000. 70,000 darab 70,000 berapa yuk? Siapa betul RM10? 70,000 tali. Yang malaikat duk jaga satu tali tu 70,000 malaikat. Darablah 70,000 darab 70,000 berapa? 4.9 bilion. Tak percaya buka kalkulator. Itu matematik mudah lah. Pelik apa malaikat ramai? Memang ramai pun malaikat. Lillahi junudus samawati wal ard. Milik Allah tentera langit dan bumi. Ramainya tentera Allah di langit dan di bumi. Jadi setakat nak jaga malaikat tu, setakat nak jaga neraka tu,
Gambaran kehebatan kerajaan Allah Ta'ala, 70,000 tali daripada tali neraka jahanam dijaga setiap tali itu 70,000 malaikat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kita buat matematik mudah, 4.9 bilion. Kalah 2.6 bilion tu. Lagi banyak 4.9 bilion. Tu malaikat nak heret ahli-ahli neraka. Ramai mana ahli neraka jahanam? Wallahu a'lam. Dan moga-moga ramai-ramai tu tak termasuk kita. Ramai-ramai neraka jahanam tu na'udzubillah bukan kita. Ya'juj Ma'juj ramai mana dah? Ya'juj Ma'juj confirm neraka lah. Mufsiduna fil ard, melakukan kerosakan. Nisbah Ya'juj Ma'juj, satu orang Muslim 999-nya. Satu orang beriman 999 Ya'juj Ma'juj. Tu nisbah. Jadi gambaran bagaimana kehebatan Allah Ta'ala yang maha hebat menciptakan neraka yang amat dahsyat. Allah maha hebat, jadi azab neraka pun amat-amat dahsyat. Maka tak takut lagi ke kita pada neraka. Itu ayat yang ke-100. Wa aradna jahannam, dibentangkan, ditayangkan neraka jahannam yauma idzin, hari itu, hari yang mu tak percaya itulah, yang mu kata tak ada pun hari kiamat, tak ada pun hari akhirat ni, tak ada pun hari kebangkitan ni, lil kafirin, kepada orang-orang kafir. Orang kafir ni ulama bahas panjang, bukan orang kafir Kristian je, Hindu je, apa nama ni, Buddha je. Orang Islam pun terdedah kepada risiko ini kalau dia Islam tapi kufur nikmat. Islam tapi kufur nikmat. Islam tapi buat dosa. Islam tapi mati dalam su'ul khatimah. Islam tapi pahala tak ada, dosa banyak, neraka juga ya. Cuma bezanya dia tak kekal selama-lamanya. Allahu akbar. Jadi Allah kata wa aradna jahannam, ditayangkan neraka jahannam yauma idzin, pada hari tersebut, lil kafirin, kepada orang-orang kafir, arda, satu bentuk tayangan pameran yang sedekat-dekatnya. Baik, kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang mereka. Siapakah mereka ni? Orang kafir ni jenis mana pula? Kafir banyak jenis, banyak perangai. Jadi Allah cerita antara sifat ahli neraka orang kafir ni ialah alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Antara contoh perangai orang kafir yang Allah murka ialah orang-orang yang alladzina, ni pokok kafir ni kata Allah, calon-calon ahli neraka, penghuni ahli neraka jahanam ni ialah kanat, dulu atas dunia dulu, a'yunuhum fi ghita'in, pokok ni ada mata, Allah bagi mata, a'yunuhum, a'yun daripada perkataan ainun, ainun mata, satu mata ainun, banyak mata a'yunun. Jadi Allah kata a'yunuhum, mata-mata mereka celik, ada je aku bagi. Tengok Allah sebut nikmat mata, besar nikmat mata. Tapi sayangnya kata Allah Ta'ala, malangnya kata Allah, puak-puak ni aku bagi mata celik fi ghita'in, tapi mata mereka ini dalam tutupan. Apa makna mata tertutup? Tertutup, tak nampak. Nak kata buta? Tak buta, celik, nampak. Tapi dalam keadaan mata mereka tu ada hijab, tertutup, tidak nampak kebenaran. Yang mereka nampak dunia, yang mereka nampak seronok, yang mereka nampak nak puja nafsu mereka, yang mereka nampak kemewahan hidup ini, yang mereka nampak yang dekat depan mata, tak nampak yang jauh-jauh ni. Yang jauh-jauh tu akhirat lah. Nampak zahir, tak nampak alam ghaib. Bukan setakat tak nampak, tak beriman pun alam ghaib. Dia kata a'yunuhum, mata mereka fi ghita'in, dalam tutupan-tutupan. Maksudnya apa? Mata mereka itu tertutup, lalainya mereka, lalainya hati mereka, tidak mendapat kekuatan mata. Sedangkan orang beriman, mata ni dia ada link, ada connection dengan hati. Tengok alam ini, maka hatinya berkata, Allah, alam ni tak mungkin terjadi sendiri, melainkan alam ni ada Tuhannya, ada penciptanya, ada yang berkuasa menguruskannya, mentadbirnya. Itu nikmat mata yang kita guna bagi orang beriman. Bagi orang kafir, a'yunihim, mata-mata mereka fi ghita'in, dalam tutupan-tutupan, dalam hijab, an zikri, daripada mengikati aku, zikri. Mata mereka tak nampak
peringatan. Zikri daripada perkataan bahasa Arab zikir, kita pun guna perkataan zikir. Zikir ni maknanya ingat. Siapa-siapa berzikir, maknanya dia ingat. Berzikir sebut Allah, ingat pada Allah. Zikir selawat pada Nabi, ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak jenis zikir. Jadi Allah kata ghita'in an zikri, tertutupnya mata mereka itu daripada menerima peringatan aku. Zikri dua tafsiran. Dalam apa yang disebut oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tafsir Jalalain, yang pertama kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, Quran. Mata dia tak nampak ayat Quran. Mata dia tak terima, tak nampak kehebatan Quran. Jadi kita malam ni bila kita baca Quran, bukan setakat baca Quran, baca tafsir Quran, tadabbur Quran, menghayati Quran, faham makna Quran, insya-Allah selamat kita daripada puak-puak ni. Allah jaga kita, Allah bela kita, Allah pelihara kita. Ya Allah, malam ni semua yang ada malam ni kita baca Quran, faham Quran, buka kitab tafsir, mana kata ya Allah, aku terima Quran-Mu ya Allah. Kami ambil pengajaran daripada Quran-Mu ya Allah. Selamatlah kami daripada puak-puak ni. Siapa-siapa tolak Quran, tak terima Quran, lawan Quran, tak nampak kehebatan Quran, tak ambil pengajaran Quran, puak-puakmu masuk dalam puak-puak ni, neraka jahanam duk tunggu, na'udzubillah. Sebab tu Allah kata anzikri, ghita'in anzikri, mata mereka tak nampak peringatan aku. Peringatan tu ulama tafsir yang pertama, peringatan tu maknanya apa? Ayat Quran. Yang kedua, kata ulama, peringatan tu maknanya apa? Peringatan daripada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Anzikri, peringatan Allah. Makna kata alam ini, bagi orang beriman yang hatinya hidup, dia boleh berkomunikasi dengan alam. Kejadian siang dan malam, peringatan daripada Allah. Peredaran bulan dan bintang, matahari, peringatan daripada Allah. Kata Allah sebut alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hujung surah Ali Imran. Orang beriman dia ada rasa kaitan antara mata yang memandang. Dia ingat pada Allah. Dia tengok khalqis samawati wal ard, tengok penciptaan langit dan bumi. Maka hatinya berkata Rabbana, hai Tuhan. Dia ingat Tuhan. Yang tak ada pada orang kafir. Orang kafir mata ada, ya ada, tapi manfaat daripada mata tu. Sebab tu Allah kata antara calon neraka jahanam, ni walaqad dara'na li jahannam. Ayat ni kena baca dengan surah Al-A'raf. Ayat berapa saya lupa. 170 berapa, something, cari sendirilah. Surah Al-A'raf 170 berapa saya tak ingat. Allah kata walaqad zara'na li jahannam. Allah guna perkataan sama, jahannam. Aku nak campak dalam neraka jahanam. Siapa calon-calonnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha, yang ada hati tapi tak nak fikir. Walahum a'yunun la yubsiruna, ada mata tapi tak nak tengok. Ada mata tapi tak reti nak tengok kebesaran aku. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan ada telinga tapi tak nak mendengar. Allahu Akbar. Murkanya Allah kepada orang yang lalai leka. Jadi nikmat mata ni nikmat yang besar. Dua yang disebut sini, mata melihat kebesaran Allah melalui ayat Quran, hebatnya Quran, dan yang kedua melihat kebesaran Allah pada tanda-tanda ayat yang disebut manzurah. Saya banyak kali sebut sebelum ni pun, kita dah jumpa ayat-ayat sebelum ni, huraian sebelum ini. Ulama kata ayat ni dua jenis. Ayat Quran makruah yang dibaca, dan yang kedua ayat manzurah yang ditengok. Dalam kitab tafsir Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang, dia bahas panjang lagi. Tafsiran Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang, dia kata bagaimana umat manusia ni baca ayat ni, mata tutupan, maknanya mata tak boleh lalai leka daripada melihat kebesaran Allah Ta'ala. Dia bagi contoh. Dia bagi contoh matahari, perubahan masa, peredaran masa. Banyak contoh amalan ibadah, ibadat-ibadat yang berkait dengan masa. Solat, dia berkait dengan masa, waktu. Selagi tak masuk isyak, kita tak boleh sembahyang isyak. Belum masuk isyak. Selagi tak masuk subuh, tak boleh sembahyang subuh. Solat berkait dengan waktu. Waktu tu diukur dengan pergerakan matahari. Puasa, bulan Ramadan,
Kena tengok anak bulan. Bulan pula kat situ. Haji, bulan Zulhijjah. Tak? Mana kata banyak contoh-contoh ibadah berkait dengan waktu. Mana kata ibadah berkait dengan waktu, berkait dengan peredaran alam. Waktu tu diukur dengan alam ini. Pukul sekian-sekian, waktu jam sekian, berkait dengan matahari. Matahari tu siapa buat? Allah Ta'ala. Matahari itu Allah Ta'ala. Waktu disebut dalam tafsiran buku kitab, saya tak bawa malam ni, tapi saya ada baca apa yang disebut oleh Tok Guru Haji Adin. Kata bila waktu-waktu ni diukur dengan matahari, kita pakai jam. Mana hebat jam manusia buat dengan matahari Allah buat. Jauh sangat tak? Jam boleh jadi tak tepat, boleh jadi rosak, boleh jadi mati. Tapi matahari tu satu tu. Seluruh alam pakai matahari satu tu gambarannya. Waktu berbeza-beza. Pergi Mekah waktunya lain, beza 5 jam. Tuan Haji pergi India, waktu beza. Betul. Cukup satu contoh tu pun orang beriman rasa hebatnya. Matahari tak pernah menipu. Tepat kiraan waktu. Banding kita dah pakai jam dan tak tepat. Tak, ciptaan manusia. Jadi sebut an-zikri, peringatan daripada Allah. Alam ini amat-amat hebat bagi orang beriman. Sebab tu dia kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hai Tuhan, membuat ni bukan sia-sia. Tak ada benda membuat sia-sia, melainkan ada pengajarannya, melainkan ada mesejnya daripada Allah pada orang beriman untuk fikir habis-habis bahawasanya kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan akan pulang menghadap Allah dan bertemu dengan hari kebangkitan, dikira dosa dan pahala kita. Jadi Allah cukup-cukup murka orang yang lalai leka. Yang pertama, nikmat mata mereka mengabaikan, mereka mensiakan nikmat mata. Sebab tu Allah kata fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Baik, yang kedua pula. Yang kedua, perangai kedua kata Allah, calon ahli neraka Jahannam ni masalah dia telinga pula. Sound problem. Dia tak pekak. Ada je telinga. Sebab Allah kata la yastati'una sam'a, tak boleh mendengar. Telinga ada. Tengok dua nikmat Allah sebut, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran. Jangan sia-siakan. Malam ni tuan-tuan semua pasang telinga untuk mendengar apa yang saya sebut. Pasang telinga, dengar betul-betul. Itu nikmat tu. Menggunakan nikmat dengan betul. Menggunakan nikmat telinga, mendengar ayat Allah dan ambil pengajaran daripada ayat Allah, insya-Allah pahalanya besar di sisi Allah Ta'ala. Allah murka orang yang tak guna nikmat telinga ni untuk mendengar ayat Allah dan mengambil pengajaran daripadanya. Bahkan tutup telinga pula. Rasulullah sebut sekian, tak nak dengar. Menipu Rasulullah ni, menipu Muhammad ni. Maka guna nikmat telinga. Sebab tu agama ni watawasau bil haq watawasau bis sabr. Pesan berpesan. Bila ada orang pesan, terima. Bila ada orang tegur, terima. Jadi dalam ayat 101 ini, bagaimana gambaran Allah Ta'ala murkanya Allah kepada orang kafir. Kerana orang kafir ni ada dua perangai, tak nak guna mata dan tak nak guna telinga. Dan kita ambil pengajaran, kita orang beriman, guna mata sebaik mungkin, guna telinga sebaik mungkin. Panca indera ni, penglihatan dan pendengaran. Baik, dan mereka itu wa kanu la yastati'una, mereka tidak sanggup mendengar, tidak mahu mendengar. Mereka tidak pernah memikirkan perintah dan larangan Allah. Mereka tak dengar larangan Allah. Ada larangan, mereka langgar. Ada perintah Allah, mereka tak buat. Mereka dengar tapi mereka tak mengambil pengajaran daripadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ayat seterusnya. Afa hasibal ladzina kafaru. Masih lagi cerita orang kafir. Masih lagi cerita calon-calon ahli neraka Jahannam. Allah kata afa hasibal ladzina kafaru. Tak patut pokok ni. Tak patut pokok ni duk menyangka alladzina kafaru, orang kafir menyangka. Patutkah mereka menyangka? Apakah orang-orang kafir? Orang kafir ayattakhidhu ibadi min duni awliya. Orang kafir duk ingat ayattakhidhu ibadi, orang-orang kafir yang syirik pada Allah Ta'ala, yang mengambil hamba-hamba aku selain daripada aku sebagai wali. Pok-pok kafir, tengok, calon ahli neraka ialah orang-orang kafir yang syirik pada Allah Ta'ala.
layaklah mereka masuk neraka jahanam. Sebab apa? Atas dunia mereka syirik. Apa Allah sebut? Ayattakhidhu ibadi, dia ambil hamba aku, min duni, selain daripada aku. Sepatutnya aku je Tuhan. Sepatutnya kata Allah, akulah Allah, aku je Tuhan. La ilaha illa ana, kata Allah, tak ada Tuhan melainkan aku. Tapi ada puak-puak kafir ni, yattakhidhu ibadi, dia ambil hamba-hamba aku, ibadi. Apa makna ibadi? Hamba-hamba aku. Au, ambil hamba aku, lantik hamba aku, anggap hamba aku sebagai aulia. Aulia ni daripada perkataan wali, sebagai wali-wali. Wali-wali ni apa? Saya dah banyak kali sebut dah. Wali ni 3 makna. Yang pertama, makna kekasih Allah. Wali Allah, kekasih Allah. Yang kedua, wali makna pemimpin. Pemimpin. Yang ketiga, wali dari dalam konteks makna wali ni pelindung, yang memberi perlindungan. Sebab tu Allah sebut Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah pelindung, wali kepada orang beriman. Nak berlindung, berlindung dengan Allah. Itu maknanya tauhid. Yakin pada Allah itu Tuhan, Allah itu Rabb, dan Allah itu ilah. Penyakit puak-puak ni, perangai puak-puak kafir ni, dia ambil hamba aku sebagai wali. Ayattakhidhu ibadi, dia ambil hamba-hamba aku sebagai min duni, selain aku, aulia, sebagai wali-walinya. Siapakah yang dikatakan sebagai hamba ni? Baca tafsiran para ulama. Antaranya disebutnya ialah sebahagian daripada kitab tafsir kata Allah mengutuk, mencela orang-orang kafir yang syirik pada Allah Ta'ala kerana mengambil malaikat sebagai wali. Ada sebahagian mereka menganggap malaikat itu sebagai wali. Bahkan yang teruk lagi mengatakan malaikat itu anak Allah, dan meletakkan jantina kepada malaikat. Malaikat ni anak perempuan Allah Ta'ala. Lalu berlindung dengan malaikat, sembah malaikat. Satu. Yang kedua, mereka yang mengambil hamba Allah, hamba aku sebagai Tuhan, sebagai adanya sifat ketuhanan. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Orang Nasrani, orang Kristian. Ini tafsiran kepada ibadi. Perkataan ibadi tu, perkataan ibadi, hamba-hamba Allah, hamba-hamba aku tu, ulama tafsir kata merujuk kepada perangai umat manusia. Ada yang ambil malaikat, malaikat tu hamba Allah lah, sebagai Tuhan. Disembahnya malaikat, dikatanya malaikat tu anak perempuan Allah. Contoh lain, Nabi Isa, puak-puak Nasrani, puak-puak Kristian, dikatanya Isa tu anak Allah, dikatanya Isa tu Tuhan, dikatanya Isa tu macam-macam lah, ada sifat ketuhanan. Contoh lain, Uzair, Nabi Uzair, puak-puak Yahudi, dikatanya Uzair tu anak Allah, ada sifat Tuhan. Maka Allah murka. Mereka syirik, sembah hamba aku. Dalam tafsiran ulama lain ada juga disebut sini, ada yang ambil setan, iblis sebagai sembahan mereka. Sebab tu ayat 102 ni, ayat 102 kena baca dengan ayat 50. Kena gostar balik lah, jauh tu gostar tu. Kita dah sampai 102, kena gostar ayat 50. Allah kata apa? Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni. Allah guna perkataan sama. Ayat 50. Kena gostar balik. Tak patut puak-puakmu ikut iblis, ambil iblis, buat setan sebagai aulia, sebagai pelindung. Berlindung dengan setan. Yang jumpa bomoh tu contoh. Yang jumpa bomoh tu dah, Tok Bomoh minta tolong siapa? Tak? Tok Bomoh minta tolong siapa? Yang jenis khurafat. Minta tolong jin kafir tu adik-beradik iblis tu. Kana minal jin, iblis ni kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Jadi ayat ini bagaimana gambaran Allah menceritakan Allah buat neraka jahanam. Allah cerita penghuni-penghuni dia, calon-calon neraka jahanam, perangai teruk macam tadi, ada mata tapi tak nak fikir, ada telinga tapi tak nak dengar. Dan ayat 102 ni dosa syirik, walaupun tak ada perkataan syirik dalam ayat ini. Tapi tafsiran ulama, ayat 102 itu merujuk kepada orang-orang yang syirik, yang menyembah selain Allah Ta'ala, yang beriktikad, yang percaya ada sifat kepada makhluk yang sama dengan Allah Ta'ala. Makhluk ni, tapi dia ada sifat macam Allah. Habis.
Nabi Isa makhluk, bukan Tuhan. Tapi Nabi Isa ni ada sifat macam Tuhan sebab dia anak Tuhan. Habis. Wasat akidah. Marah Allah, bukan setakat marah biasa-biasa, murkanya Allah, mu masuk neraka Jahannam. Mati dalam syirik, kekal dalam neraka Jahannam. Wa'iyadzubillah. Sebab tu ayat ni, kalau kita tengok balik, awal bermula dengan akidah, hujungnya pun ditutup dengan akidah. Awalnya bermula dengan akidah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Akidahnya apa? Puji pada Allah Ta'ala yang menurunkan kitab. Percaya kepada kitab. Akidahnya apa? Makithina fihi abada. Akidahnya percaya pada hari kebangkitan, adanya syurga. Itu awalnya. Akhirnya ni akidah juga. Sebab tu insya-Allah kita baca surah Al-Kahfi ni, kita faham insya-Allah, kita minta ya Allah mantapkanlah akidah kami, teguhkanlah i'tiqad kami, kuatkanlah iman kami, dan matikanlah kami dalam akidah yang sahih, akidah la ilaha illallah. Selamat kita daripada neraka Jahannam. Selamat kita daripada neraka Jahannam. Baca Al-Kahfi, faham Al-Kahfi, jadikan amalan insya-Allah. Ni hari ni, malam ni ataupun pagi esok, siapa-siapa ada masa lapang, bacalah Al-Kahfi. Malam ni malam Jumaat, esok pun hari Jumaat. Sunat baca Al-Kahfi. Jadi amalan kita, baca 110, tak mampu 110, baca 10 pertama ataupun 10 terakhir. InsyaAllah dia ada kekuatan daripada Al-Kahfi ini. Dia menyuburkan akidah kita, maka selamat kita daripada apa yang Allah sebut pokok-pokok yang syirik, yang menjadi bakal-bakal penghuni neraka Jahannam. Wa'iyadzubillah min dzalik. Baik, Allah kata apa? Inna a'tadna, sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya aku a'tadna, telah sediakan, aku dah got prepared, kata orang putih. Aku buat dah. Aku cedek dah. Tu cedek tu Kelantan lah. Orang Perak faham tak? Ada cedek dah, cedek dah. Cedek dah. Cedek. Orang Perak tak pernah dengar tak? Cedek dah. Cedek. Dia dah sedia, dah prepare dah. Macam kita kata, orang Kelantan kata tetamu datang, ada tetamu jemputlah makan. Tak? Sebab apa? Tuan rumah dah cedek dah. Tuan rumah cedek dah, siap dah makanan. Nasi biryaninya, ayam masak merahnya, macam-macam. Jadi kalau tetamu tak makan, kecil hati tuan rumah. Itu cedek dah, siap dah. Jadi inna a'tadna, kata Allah, aku dah cedek dah, aku dah siap dah Jahannam, neraka Jahannam kepada orang kafir, lil kafirina nuzula, sebagai satu tempat kediamannya, tempat tinggalnya. Oleh kerana itu Allah berfirman, Allah Ta'ala memberitahukan bahawa dia telah menyediakan neraka Jahannam pada hari kiamat kelak sebagai tempat tinggal bagi mereka yang mempunyai keyakinan seperti itu. Puak-puak ni yakin pada perkara yang batil. Tengok ulama tafsir menggunakan perkataan yakin. Bila kita mengaji akidah, ya, kita beriman pun yakin juga. Tapi yakin kita pada perkara hak. Yakin kita pada perkara yang hak. Sebab tu Allah sebut pada awal surah Al-Baqarah, apa tu? Hudan lil muttaqin tu. Apa perkataan yakinnya? Yuqinun tak? Apa perkataannya? Ulaika humul muflihun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum walladzina bima unzila ilaika wa ma unzila minkum wa bil akhirati hum. Tu perkataan saya cari. Wa bil akhirati hum yuqinun. Yuqinun tu yakin. Tu bab orang beriman yang yakin. Allah puji ni orang bertakwa ni calon ahli syurga ni, mereka yakin pada yang hak. Orang kafir, kata Imam Ibn Katsir, yakin juga, tapi yakin pada perkara yang batil. Apa yang batilnya? Nabi Isa anak Tuhan. Oh, yakin. Mu yakin Nabi Isa anak Tuhan? Mu yakin ke Uzair tu anak Tuhan? Yakin sama yakin. Orang beriman yakin pada hak, orang kafir yakin pada batil. Kita orang beriman yakin pada hak dan kita menyanggah kebatilan. Kita menyanggah kebatilan. Sebab tu baru ni pun saya pun tak tahu nak jawab apabila orang nak viralkan satu video. Kawan kita tanya kita pun tak tahu sebab salah kita nak jawab.
Apabila diviralkan, ditularkan satu video, siapa-siapa ada Facebook, siapa-siapa ada WhatsApp, boleh buka lah, boleh tengok. Seorang menteri yang berucap, seorang menteri Melayu Islam, nama apa tak nak sebut, cari sendiri lah. Seorang menteri yang berucap, dia memetik ayat daripada Bible dalam keadaan dia nak kempen, nak cakap kepada audiensnya, memetik ayat daripada Bible. Apa hukum petik ayat Bible? Berkempen pada orang ramai, peganglah kepada ayat Bible. Tak tahulah, kita tanya mufti lah tu, harapnya moga-moga adalah mufti, orang ulama-ulama tegur. Bila terlalu liberal ni bahaya, terlalu liberal. Petik ayat daripada Bible, siap nama surah, nama chapter. Dia tak panggil surah lah, dia panggil chapter. Chapter sekian, ayat verses sekian. Tak cukup satu kali petik, dua kali petik, tiga kali petikan. Jadi apa etikad dia bercakap macam tu? Dia yakin ke Bible tu betul? Dia yakin ke Bible tu betul? Kalau ada orang yang yakin Bible tu betul, Bible pun betul, Quran pun betul, habis tu kita risau. Nak kata mu kafir, tak beranilah, kita bukan kerja kita nak mengkafirkan orang, tak. Tapi tolong berhati-hati dalam bab ini. Ya, memang kamu orang politik, nak jaga pengundi, nak jaga rakyat kamu, nak ambil hati orang Kristian dan sebagainya, tapi jangan ada kompromi bab akidah. Tolong jangan ada toleransi bab akidah. Bab akidah tetap akidah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Tak boleh kalah Islam dengan Kristian. Quran tak boleh kalah dengan Bible. Jadi bila petik Bible, yakin dengan body language-nya, tak rasa salah langsung. Petik Bible, kita kata, mu yakin Bible tu benar ke? Yang benarnya Quran, Injil. Bible ni udah apa? Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Udah dirombak, udah ditokok tambah, udah diubah oleh puak-puak mereka sendiri. Kalau dia confident petik ayat Bible, ini satu kebenaran juga, tak tahulah nak kata apa. Na'udzubillah, takut-takut wasa kita. Kita kena yakin Bible tu karut. Kena yakin benda tu batil. Dan yakin Quran ini hak. Ini penyakit liberal ni. Terlalu bermudah sangat dah. Risau kita sejak kajian baru naik ni. Ni bukan nak cerita politik ni, cerita akidah. Sebab Quran ni cerita tentang akidah. Baik, jadi Allah kata, ulama tafsir kata, mereka yakin pada kebatilan, maka mereka masuk neraka jahanam. Ada pun orang beriman yakin kepada yang hak. Baik, seterusnya insya dah masuk tuan-tuan ya. Saya minta lagi 5-6 minit lagi, nak sikit lagi gambaran bagaimana penghuni-penghuni ahli neraka jahanam ini yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan Allah tegur perangai buruk mereka sebagai satu peringatan kepada kita orang beriman, jangan tiru perangai puak-puak ni. Baik, seterusnya Allah berfirman, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Muhammad, kabar kat dia. Qul, arahan Allah. Arahan pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kabar kat dia, bagi tahu puak-puakmu, bagi tahu puak-puak musyrikin, bagi tahu ahli-ahli kitab, bagi tahu kamu punya apa, umat-umat kamu. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mahukah, boleh, apakah akan kami beritahukan kepadamu? Adakah kami nak bagi tahu, nak aku nak khabar ni satu benda, nunabbi'ukum daripada perkataan naba'. Naba' makna apa? Berita. Dalam Al-Quran ada surah An-Naba', amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Naba' makna berita. Hai Muhammad, aku nak khabar kat kamu satu berita. Bawa berita ni kepada umat kamu. Bawa berita ni kepada ahlul kitab. Bawa berita ni kepada musyrikin. Berita apa ni? Tentang golongan akhsarina a'mala. Tentang golongan yang paling rugi.
akhsar. Akhsar daripada perkataan khasar. Khasar daripada perkataan khusr. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Khusrin makna rugi. Adapun akhsar paling rugi. Dia panggil isim tafdil. Siapa-siapa mengaji bahasa Arab dia fahamlah. Isim tafdil biasanya bermula dengan alif. Akbar. Kabura makna besar. Akbar paling besar. Hamida makna terpuji. Ahmad paling terpuji. Apa lagi? Yang bermula dengan perkataan alif. Itu dia panggil isim tafdil. Aksar, kasura makna banyak. Aksar paling banyak. Tu. Yang ini akhsar. Akhsar, khasura makna rugi. Akhsar maknanya yang paling rugi. Muhammad, mu bagi tahu pokok ni aku nak cerita kat kamu orang yang paling rugi. Siapa paling rugi? Siapa paling rugi? Kita budak-budak dulu kita baca apa? Orang tamak selalu rugi tak? Orang tamak ustaz, cerita anjing dengan tulang tu dah. Tu zaman budak-budak dululah, zaman sekolah rendah dulu. Cerita anjing dengan tulang tu, tamak anjing ni dah. Dah ada tulang kat mulut pun nampak bayang tulang nak lagi. Orang tamak selalu rugi. Baik, yang ruginya yang bukan setakat rugi, paling rugi akhsarin. Akhsarin, golongan-golongan yang paling rugi ialah a'mala, yang beramal. Kita kata, beramal pun rugi. A'mala, kerja buat dia tu, dia beramal, ada amalan tapi rugi tu. Kalau macam tu baik tak payah beramal tak? Mana kata rugi puak-puak ni? Buat amal tapi rugi. Sepatutnya buat amal untung. Rajin bekerja untung, sama ada dunia ataupun akhirat. Dia rajin bekerja, dapatlah cari duit, cari makan, bisnes pun makin maju sebab dia rajin, amalan dia, kerja dia banyak. Tu dunia. Kalau akhirat macam tu juga, amalannya banyak, solatnya banyak, zikirnya banyak, qiyamulainya banyak, baca Qurannya banyak, sedekahnya banyak. Sepatutnya amalan banyak, untung, pahala banyak. Tapi Allah nak khabar kat sini orang yang buat kerja, buat amalan tapi rupanya akhsarin, tetapi dia paling rugi. Siapakah mereka ini? Allah kata ayat seterusnya, ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitu orang-orang yang terbatal kerja amalannya. Rupanya amalan tu Allah tak kira, Allah tak pandang pun. Rupanya amalan tu Allah tak kira, Allah tak pandang. Dhalla sa'yuhum, dalam kitab tafsir, batala amaluhum, rugilah. Semayang Allah tak pandang, Allah tak kira. Sebab apa? Semayang orang syirik. Dan kebetulan saya kuliah di Masjid Naim. Kitab saya bawa apa dia kuliah subuh tu, Mubtilatul A'mal, 20 perosak pahala insya-Allah Sabtu ni insya-Allah. InsyaAllah subuh Sabtu ni insya-Allah Masjid An-Naim saya kuliah kitab Mubtilatul A'mal, perosak pahala, perosak kepada amalan. Ada 20. Syekh Salim Ain Al-Hilali tolong susun. Kita tolong baca je, ulama susun tu. 20 perkara yang membatalkan amalan. Puasa, semayang, puasa, zakat, haji, dia buat apa pun tak ada pahala, zero. Antaranya apa? Nombor satu apa dia? Syirik pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Waktu buat akidah ni jaga betul-betul, jangan syirik. Jangan fikir benda-benda yang batil. Jangan kita bersama dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Jangan sokong benda-benda batil yang menolak Quran, menolak wahyu. Takut-takut kita ni letih sesaja lah. Yuk, akhsarin, amat-amat rugi. Bangkit di mahsyar, tengok kawan kita, mu semayang dulu, dapat pahala. Yang aku semayang, na'udzubillah, tak ada pahala. Sebab apa? Syirik pada Allah Ta'ala. Banyaklah, 20 syiriknya, riaknya, macam-macam lah, sifat-sifat munafik dan sebagainya. Jadi Allah kata allazi, puak-puak ni rugi, allazina dhalla sa'yuhum, batal amalan dia, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia dia. Atas dunia tu dia beramal. Sebahagian ulama mentafsirkan ayat ini dan mengatakan ayat ini ditujukan kepada ahli kitab. Ahli kitab Nasrani, Yahudi Nasrani kan beramal juga dia. Demo pun beramal juga. Tapi Allah tolak. Kenapa? Yahudi beramal, tapi Yahudi beriktikad Uzair anak Allah, syirik.
Nasrani beramal, tapi Nasrani beriktikad Isa alaihi salam, Nabi Isa anak Allah. Syirik, tak ada pahala. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka, mereka yakin, dia dok buat amal atas hidup atas dunia ni, beramal, buat amalan dalam keadaan sangka annahum, mereka menyangka, mereka yakin yuhsinuna sun'a, perbuatan itu baik. Oh, bagus dah kita ni, oh, banyak dah pahala kita ni, Allah berkenan benda ni tak, Allah berkenan kat kita ni, bagus dah kita lah paling baik ni, tak ada orang buat benda ni. Okay. Sedangkan apa yang dilakukan tu di sisi Allah, dhalla sa'ihum, batal amalan mereka. Dan sebahagian ulama dia ambil ayat ni letak pada tajuk amalan-amalan bid'ah. Ni bab bid'ah ni pun panjang pula lah. Amalan-amalan yang mereka menyangka annahum wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka duk rasa mereka, oh tak apa benda ni baik, apa salahnya baik. Tak? Contoh apa contoh bid'ah? Sembah kubur contoh. Tak? Sembah kubur, apa lagi? Perkara-perkara bid'ah dhalalah lah, bid'ah yang sesat. Bid'ah ni pun ada banyak juga. Macam sehari dua ni kita pun buat bid'ah. Saya pun pagi tadi buat bid'ah. Tak, pagi tadi saya buat bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Apa dia? Perarakan peringkat sekolah kampung bahagia, perarakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tu tak apa. Bawa spanduk selawat tu ulama kata bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Tapi jadi masalah bid'ah dalalah. Pergi dekat kubur, sembah kubur, minta dengan kubur. Bagus kita ni, kita dengan syekh kita ni contoh. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia rasa benda tu bagus dah. Benda tu bagus. Rupanya apa? Rupanya dhalla sa'ihum, batallah perbuatan mereka. Tak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Kerana apa? Kullu bid'atin dhalalah. Kerana melakukan perkara bid'ah yang tidak ada asasnya. Nabi tak buat, Nabi tak ajar, bahkan Nabi larang. Dia menganggap benda tu ibadah, tapi hakikatnya bukan ibadah pun, dia sekadar adat dan budaya yang tidak diajar oleh agama kita. Itu contoh bagaimana kita faham ayat 104 ni. Iaitu yang pertama ialah bagaimana Allah gambarkan orang-orang yang tidak ada apa-apa faedah daripada kerja buat dia, dalam keadaan dia duk sangka bagus dah kita ni, tapi di sisi Allah biru. Sebab apa? Mereka syirik pada Allah Ta'ala. Mereka tidak ada akidah yang sahih, maka tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Itulah orang yang paling rugi. Jadi kesimpulannya pada malam ini, saya pun nak berhenti dah tuan-tuan, insya-Allah dah masuk. Kita pun ada lagi majlis tahlil dan sebagainya. Sekadar ayat 104 kita berhenti. 5 ayat pun cukuplah malam ini. Walaupun sekadar 5 ayat, insya-Allah memberi kekuatan kepada kita. Hujung-hujung Al-Kahfi ini, sebagaimana Allah buka dengan akidah, Allah tutup pun dengan akidah juga. Awal Al-Kahfi dengan akidah, hujung Al-Kahfi pun dengan akidah juga. Jaga akidah, sebab Allah murka orang yang syirik sehingga diancam dengan neraka Jahannam. Dan Allah murka dengan orang syirik ahlu-ahlu kitab ini sehingga digambarkan amalan mereka, kerja buat mereka, amalan-amalan mereka, mereka duk sangka baik, tapi rupanya di sisi Allah dhalla sa'yuhum, batalnya amalan mereka, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Cukup setakat tu tuan-tuan, lebih kurang masa saya ambil 55 minit. Dan insya-Allah dah masuk 5 ayat, cukuplah. Dan insya-Allah kita sambung ayat seterusnya pada pertemuan pada tahun hadapan, insya-Allah. Tahun depan nak jauh berbenar je ya. Sebab bulan, kan ada lagi bulan ni? Ada lagi ke bulan ni? Mana Jo ada Jo? Bulan ni ada. Kalau ikutkan jadual saya di sini, ini Khamis yang keempat ni. Khamis ya? Malam ni. Mana kata bulan 8 lah. Bulan 8, bulan 12 saya tak adalah. Bulan 12 saya berada di luar kawasan, cuti sekolah 1 bulan. Jadi insya-Allah panjang umur, kita jumpa tahun hadapan Januari insya-Allah. Kita sambung pada Januari ini, tahun hadapan kita tengok pula penutupnya surah Al-Kahfi, ayat seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup setakat itu, insya-Allah kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah suratul asri. Subhanallah.